Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih. Edisi Selasa 11 April 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Waspada terhadap akaun palsu Facebook FGV Holdings Berhad. Menurut kenyataan Felda Global Venture, FGV satu-satunya laman Facebook rasmi FGV Holdings Berhad adalah melalui laman sawang www.facebook.com/fgvholdings seperti links yang diberikan dalam portal sebenarnya.my. FGV Holdings Berhad menasihatkan orang ramai supaya berhati-hati dan tidak terpedaya dengan kewujudan akaun Facebook palsu yang menggunakan nama FGV Holdings Berhad. Seterusnya, tindakan memuat naik dan menyebarkan kandungan berunsur lucah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Menasihati agar semua pihak lebih berhati-hati dalam memuat naik atau berkongsi kandungan yang tidak wajar bagi mengelakkan daripada dikenakan tindakan undang-undang. Dalam sosial media itu memang merupakan salah satu jenis penggunaan tidak wajar yang boleh disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Orang awam yang rekod dan sebar video itu adakah salah dan ada akta yang sebenarnya boleh Kalau kita merujuk kepada Akta Komunikasi dan Multimedia, Seksyen 233 dia memang menyatakan bahawa penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian memang adalah salah satu kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Penggunaan tidak wajar yang disebut dalam akta tersebut, Seksyen 233, salah satu kandungan adalah kandungan lucah, menyakitkan hati, menganiaya, mengugut, mengganggu orang lain dan sebagainya. Setakat ini, saya juga minta MC-MC untuklah menyiasat orang yang telah salah guna internet untuk upload dan spread video-video yang ada kandungan lucah tersebut. Saya tahu video ini sudah jadi viral, tetapi kami akan bekerjasama dengan pihak polis supaya untuk memastikan bahawa kandungan lucah ini tidak disebar kerana ini memang merupakan satu kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Seksyen 233. Dan kalau didapati salah, bolehlah dihukum, didenda sebanyak RM50,000 ataupun penjara tidak melebihi 1 tahun ataupun kedua-dua. Perhatian masyarakat Malaysia Madani, jangan terlibat dengan aktiviti sewa akaun bank. Ia merupakan kesalahan jenayah yang boleh membawa hukuman penjara, denda dan masalah untuk pembukaan akaun bank. Jangan kerana mahukan keuntungan anda merana seumur hidup didenda. Tahukah anda, maklumat mengenai fasiliti sokongan akaun 2 ini adalah tidak tepat. Untuk makluman, ahli masih perlu membayar ansuran bulanan seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Dan seterusnya, tahukah anda kebocoran data peribadi boleh berlaku disebabkan oleh kelayaran diri sendiri? Pastikan semua surat, menyurat, slip penghantaran parcel, bil-bil atau sebarang kertas yang mengandungi data peribadi anda dikoyak seribu dan sebaik-baiknya dibuang ke dalam tong sampah yang berbeza iaitu berasingan. Sampah ini sangat berharga dan boleh disalahguna oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan skema. Baik, kini kita ikuti pesanan mesra ini mengenai tips untuk mengelak daripada menjadi mangsa akaun keldai. Jadi anda perlu berhati-hati. Apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda menjadi mangsa penipuan? Anda boleh hubungi 997. Ayuh ikuti pesanan mesra ini. Nak wang segera? Biar bakal. Pinjam akaun bank awak? Bagi je nombor akaun bank dan kad ATM. Nanti dapat duit. Jangan terkena. Inilah taktik skam akaun keldai. Jangan pinjamkan akaun bank, kad ATM dan kongsi kata laluan anda kepada sesiapa. Hubungi bank anda atau NSRC di talian 997 untuk laporkan skam. Biar bakal. Jangan terkena. Pesanan daripada Bank Negara Malaysia. Jangan tertipu
Itu pesanan dia kan. Dia ada bisikan suara tu, jangan tertipu dan terpedaya dengan taktik skamer. Baik, ini pula adalah SMS Spy. SMS Spy merupakan penipuan melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android secara amnya bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. SMS Spy boleh menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi. Awas, jangan terpedaya terhadap panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android. Walau di mana pun anda berada, asasnya adalah sama. Data peribadi merupakan satu aset yang boleh diniagakan. Namun demi kesejahteraan bersama, kita harus tiasa peka. Dapatkan lebih banyak tip perlindungan data peribadi daripada JPDP dengan melayari laman sesawang www.pdp.gov.my. Seterusnya, ini pula adalah jangan tertipu terhadap tawaran haji. Jangan terpedaya dengan mesej yang dihantar oleh skamer yang menyamar sebagai pegawai daripada tabung haji. Untuk makluman, tabung haji sudah mempunyai data peribadi bakal haji dan tidak akan meminta maklumat peribadi anda untuk urusan haji. Dan ini pula adalah waspada seterusnya, waspada skam baju raya. Elak anda menangis di pagi raya. Hati-hati ketika membeli secara dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan harga murah tanpa melakukan semakan atau usul periksa latar belakang dan maklumat peniaga. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa skamer seterusnya. Waspada dengan penipuan belian barangan secara dalam talian di musim perayaan. Skamer bukan setakat menawarkan penjualan baju raya, malah turut tawarkan lain-lain keperluan hari raya seperti kuih raya, kereta raya, perabot raya, rangsir raya dan sebagainya. Asal barang jadi duit. Ingat, semak dulu, bayar kemudian. Jangan bayar terlebih dahulu dan kemudian anda akan menyesal di kemudian hari. Layari laman sesawang semakmule.rmp.gov.my bagi mengesahkan sama ada akaun bank yang digunakan untuk penerimaan bayaran selamat atau tidak. Itulah dia guna Semak Mule. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam segmen Semasa. Jangan ke mana-mana. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Berita palsu parah kepada masyarakat. Menyebarkan berita palsu Tular di media sosial kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. isu semasa dalam negara. Beroperasi dengan selamat. 20 universiti awam sedia ada. Saksikan Pastikan Sahih pada pukul 2.30 petang. Diramal boleh berlaku dalam Maklumat terkini dan tepat sepanjang Ramadan secara langsung hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Pastikan Sahih, tak pasti jangan kongsi.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ingat, untuk makluman anda, jika anda meragui sesuatu berita, anda perlu salurkan ke portal sebenarnya.my. Ayuh kita aktifkan segmen seterusnya adalah segmen semasa. Mengumumkan bantuan khas kewangan Aidilfitri kepada pesawah, pekebun kecil, getah, nelayan dan sukarelawan. Beruniform juga diawalkan ke tarikh 14 April ini. Manfaatnya hampir 1 juta penerima termasuk kalangan pesawah padi, pekebun kecil, getah, nelayan. Ayuh sama-sama kita saksikan. Atas permintaan pegawai awam, kita awalkan selewat-lewatnya pada 14 hari bulan. Mana 14 hari bulan dapat gaji, dah bolehlah belanja untuk persiapan menyambut Aidilfitri dan akhir Ramadan. Orang ramai rata-rata penjawat awam gembira dan bersyukur dengan pengumuman bayaran gaji April dan bantuan khas kewangan Aidilfitri. Dibagi bonus sepatutnya 17 tapi diawalkan kepada 14. Alhamdulillah lah adalah tempoh kita untuk membeli pakaian anak-anak untuk raya. Dapat membantulah sebab macam kita biasa weekend sajalah kita boleh pergi membeli kan. Sebab kalau 17 tu kan macam dah raya kan, 14 ni weekend ni bolehlah kita pergi membeli. Mungkin dia ada membantu persiapan untuk menghadapi raya sebenarnya. Persiapan untuk baju raya semua mungkin orang dah beli, tapi untuk menghadapi musim perayaan tu banyak yang perlu diguna pakai dan Alhamdulillah terima kasih kepada kerajaan. Setakat ni Alhamdulillah lah sebab kampus saya jauh. Sebab saya daripada asal Sarawak. Bila diawalkan, dia sangat-sangat membantu saya lah. Sebabnya, ialah tiket flight mahal apa semua. So, persiapan raya tu saya boleh buat dengan, maksudnya tak adalah tertunggu-tunggu gaji apa semua. Sekarang dia boleh bantu saya lebih banyak daripada segi aspek persediaan raya lah. Mahu usaha menoktahkan miskin tegar di negara ini terus digerakkan. Kerjasama dengan kerajaan negeri perlu dipertingkatkan bagi memastikan perkara itu dapat ditamatkan menjelang hujung tahun ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu usaha menoktahkan miskin tegar di negara ini terus digerakkan. Tegas beliau, kerjasama dengan kerajaan negeri perlu dipertingkat bagi memastikan perkara itu dapat ditamatkan menjelang penghujung tahun ini. Saya tidak mahu ada nanti akhir tahun ada seorang atau satu atau dua keluarga yang tak disentuh dalam masalah ini, maka pegawai daerah ke ADO kan mesti jawab soalan ini. Kalau tak ada dikesan orang yang miskin tegar tak dibantu dan tak selesai masalah dia sebelum bulan Disember ini. Itu peringatan keras daripada saya. Kerajaan kekal dengan ketetapan tidak membenarkan pengeluaran bersasar KWSP. Kerajaan sebelum ini berpendirian untuk tidak membenarkan pengeluaran KWSP kerana caruman ahli untuk bekalan hari tua adalah terlalu sedikit. Usul dikemukakan Senator Datuk Razali Idris itu dibahas oleh 12 ahli Dewan Negara sebelum ia ditolak. Dia adalah simpanan untuk masa depan. Kalau kita nak menyelesaikan masalah kita pada saat dan ketika ini, kita perlu ada option yang ketiga. 40 bilion ringgit untuk membantu rakyat yang kesusahan, bukan hanya menunggu untuk mengeluarkan kali kelima, ya, mungkin lepas kali kelima minta lagi kali keenam, lepas kali keenam minta lagi kali ketujuh. Kalau nak popular, luluskan saja. Tetapi kita bukan ingin menjadi kerajaan yang popular, kita ingin menjadi kerajaan yang bertanggungjawab. Maka kerajaan tidak menerima usul yang dibentangkan. Kerajaan sebelum ini berpendirian untuk tidak membenarkan pengeluaran KWSP kerana caruman ahli untuk bekalan hari tua adalah terlalu sedikit. Usul berkenaan dibenar dibahaskan kerana memenuhi 3 syarat dalam Peraturan 17/1 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat. Yang di-Petua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata usul itu melibatkan perkara tertentu, berkepentingan orang ramai dan berkehendak segera.
Lebih 30,000 pemohon awal pengeluaran bersyarat diterima bagi fasiliti sokongan akaun 2 iaitu FSA 2 KWSP setakat semalam. Jumlah permohonan yang diterima adalah sekitar 38,000. Tapi masih lagi bergantung kepada assessment oleh pihak bank yang mana yang layak dan tak layak, so forth. Tapi yang telah memohon lebih kurang 38,000. Apa pula cerita Menu Rahmah? Inisiatif Menu Rahmah lebih ramai peniaga di bandar disasar dilaksana bantu warga kota. Jadi dengan adanya Menu Rahmah ini, orang-orang yang makan di luar tidak khawatir lagi kerana mereka tak akan belanja lebih daripada RM5 dan juga penjual-penjual pun akan cuba mendapatkan barang-barang mentah mereka dengan harga yang rendah. Sebenarnya lebih membantu bagi masyarakat yang di bandar kerana makanan di bandar ni mahal jika kita membeli di kedai-kedai. Kalau di luar bandar itu maknanya Menu Rahmah kalau RM5 ke bawah tu memang masih boleh didapati walaupun tidak diperkenalkan Menu Rahmah ini. Cuma di bandar ini memang inflasinya lebih iaitu 3.8%. Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesejahteraan Rakyat JKPK KSJ, Majlis Dewan Negara mengesyorkan penambahbaikan dalam akta-akta sedia ada bagi menangani masalah penipuan dalam talian yang semakin berleluasa. Memaklumkan kerugian disebabkan jenayah siber mencecah hampir RM500 juta setiap tahun. Mengesyorkan pihak kerajaan supaya menambah baik akta-akta sedia ada seperti Kanun Kesiasaan, Kanun Prosedur Jenayah CPC, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta Keterangan 1950, Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 serta mengkaji keperluan untuk mewujudkan akta baru supaya hukuman yang lebih berat dapat dikenakan ke atas penyenayah skema. Program World Quran Hour kini kembali. Program World Quran Hour mampu menjadi platform terbaik dalam memartabatkan Al-Quran. Ia antara program pemantapan Al-Quran dan Sunnah bagi meningkatkan kefahaman serta penghayatan ajaran Islam yang sebenar. Program sebegini untuk menambah penghayatan pemahaman kepada kedua-dua sumber yang penting ini, maka sama ada di pihak Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama ini, bila agensi-agensi kita ni kena merancangkan lagi program-program yang melibatkan Al-Quran ini dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dengan harapan kita agar masyarakat kita akan lebih dekat dengan kedua-dua sumber yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Islam yang beriman. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan agar umat Islam sentiasa berhati-hati dan mendapatkan sumber rujukan yang diiktiraf agar tidak terpengaruh dengan aliran terpesong serta menyeleweng. Ia berikutan wujudnya pelbagai fahaman dan aliran yang mencetuskan kekeliruan di dalam kalangan umat Islam di negara ketika ini. Jabatan Kesihatan Negeri Johor mengeluarkan 6 notis kompaun atas kesalahan menghisap rokok dan vape di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Penguatkuasaan dilakukan pada perlawanan JDT menentang Kedah Darul Aman. Ia melibatkan nilai kompaun RM700. 4 remaja di bawah umur 18 tahun antara yang dikompaun kerana merokok di perkarangan stadium termasuk di tempat duduk penonton. Stadium diwartakan sebagai kawasan larangan merokok. Tindakan diambil mengikut Peraturan 11/1 dan Peraturan 13/1 Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 Pindaan 2008. Sepanjang tahun lalu, 9,135 notis kesalahan berkaitan merokok dikeluarkan membabitkan jumlah kompaun iaitu RM2.28 juta. Ini pula kita beralih kepada pakej iaitu mengambil pendekatan melentur buluh bidadari rebungnya. Sekolah Kebangsaan SK Bandar Seri Damansara mengisi masa rehat pelajar dengan pelbagai aktiviti keagamaan sepanjang Ramadan ini.
dengan kedatangan bulan penuh berkah ini supaya warga sekolah ni dapat menambat jiwa raga tu merasai kehebatan bulan Ramadan itu sendiri, ya, terutama kepada anak-anak murid kita lah. Jadi seterusnya dia dapat menghayati bulan Ramadan tu dan amalan itu menjadi amalan mereka seumur hidup untuk melahirkan insan yang bertakwa lah. Selain tadarus, aktiviti tazkirah Ramadan, pertandingan tulisan khat, pertandingan tulisan jawi serta majlis berbuka puasa turut dianjurkan. Baik, sebelum kita berehat, pastikan anda mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih dengan mengikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dengan carian Berita RTM. Pastikan sahih, berat sekali lagi. Kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan setelah bersara. Itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu, dividen akan kurang. Dia pencen anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan kepada anda maklumat ataupun informasi yang perlu anda ikuti dan juga ketahui. Ayuh kita mulakan dengan maklumat ini seperti yang kami sudah war-warkan dalam segmen Sahih dan juga segmen semasa mengenai pembayaran bantuan kewangan khas Aidilfitri iaitu BKKA diawalkan. Berita gembira buat semua iaitu bagi pesawah, pekebun kecil getah, nelayan dan sukarelawan unit beruniform. Selewat-lewatnya 14 April 2023. Begitu juga dengan penjawat awam grade 56 dan ke bawah dan golongan pesara kerajaan 14 April 2023. Jadi saya akan ambil peluang ini untuk salam kaut kepada penjawat-penjawat awam, abang dan kakak yang berada di RTM, insya-Allah. Dan juga ini adalah maklumat terkini buat penjawat awam Sabah terima bonus Aidilfitri dan Pesta Keamatan iaitu RM700, pesara RM350 dibayar pada 17 April. Ini bagi kawasan penjawat awam Sabah terima bonus Aidilfitri dan Pesta Keamatan RM700, pesara RM350 dibayar pada 17 April 2023. Ini adalah kenyataan yang diberikan oleh Datuk Seri Haji Jinor iaitu Ketua Menteri Sabah. Dan seterusnya pertandingan ikat raya. Dah lama kita tak dapat ikat raya ya. Ini ada pula pertandingan menghasilkan ikat raya Kelab Taha iaitu anda boleh terbuka kepada semua ahli Kelab Taha. Hasilkan ikat raya yang kreatif dan caption ucapan yang menarik.
muat naik di media sosial iaitu Facebook ataupun Instagram, imbas kod QR untuk menyertai. Jadinya 10 April hingga 21 April 2023 pertandingan Ikat Raya Kelab Taha iaitu anjuran daripada tabung haji. Dan ini pula seterusnya kita bawakan kepada anda promo Raya Aidilfitri. Warnai Raya dengan Kraft Malaysia. Ini yang akan berlangsung pada 10 April hingga 19 April 2023 bermula seawal 9 pagi hingga 4 petang di Galeri Jualan Kraftangan Malaysia Pulau Pinang. Ayo orang-orang Pulau Pinang, ayo sama-sama kita meriahkan promo Raya Aidilfitri, warnai Raya dengan Kraft Malaysia. Dan apa lagi yang boleh kami bawakan kepada anda iaitu pengemukaan borang nyata tahun taksiran 2022. Jangan lupa 35 hari lagi tarikh akhir pada 15 Mei 2023. E-filing jadinya anda boleh buka di laman sesawang www.hasil.gov.my. Manakala secara manual adalah 20 hari lagi. Tarikh akhir adalah pada 30 April 2023. Jadi kepada anda boleh dapatkan maklumat di mana? Anda boleh dapatkan maklumat di laman sesawang www.hasil.gov.my dan juga di Facebook, iaitu Facebook dia anda pastikan Facebook rasmi LHDNM. Pastikan Facebook rasminya adalah LHDNM. Dan juga anda boleh dapatkan maklumat di Twitter, TikTok dan juga taliannya adalah 03-8911-1000. Dan ini pula kami bawakan kepada anda jualan tiket 5 2023 kini dibuka. Beli sekarang dengan mengimbas kod QR atau layari laman sesawang www.5malaysia.com.my. Dan ini pula maklumat pesanan daripada bapa kami untuk Kementerian Digital. Anda dihubungi skamer, hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. NSRC adalah gabungan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, PDRM, PNM, SKM dan juga pelbagai agensi lain. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih untuk hari ini sampai di sini saja. Ingat pastikan sahih setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 2.30 petang di saluran TV1. Manakala khas untuk hari Jumaat akan bersiaran secara langsung di saluran berita RTM. Tapi selepas ini sudah selesai Parlimen, maka bersiaran di saluran TV1 dan saluran berita RTM pada pukul 2.30 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.